Perdagangan hamba adalah salah satu babak paling gelap dalam sejarah manusia, di mana meninggalkan kesan mendalam dan berkekalan ke atas benua Afrika dan penduduknya. Di tengah-tengah kengerian dan kekejaman perdagangan ini, terdapat orang yang menanggung penderitaan yang tidak dapat dibayangkan dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan sistem perhambaan. Salah seorang daripada mereka ialah Pataseka, iaitu seorang hamba yang dibeli khas untuk menghamili hamba perempuan. Pataseka, juga dikenali sebagai Rob Joseph Lourenço, dilahirkan pada tahun 1828 di Brazil. Dia telah ditangkap dan dijadikan hamba oleh seorang pemilik tanah bernama Joaquim José de Oliveira. Selepas ditangkap, dia bekerja sebagai buruh ladang dan juga hamba, dan bermakna dia terpaksa melakukan hubungan seksual dengan ramai hamba wanita untuk melahirkan lebih ramai anak yang kemudiannya akan menjadi hamba. Amalan seperti ini tidak jarang berlaku di kalangan pemilik hamba. Selain membeli atau menculik hamba kulit hitam, pemilik tanah boleh mengurangkan kos pembelian dengan memastikan hamba perempuan mereka mempunyai anak. Namun, bukan sahaja asal-usul kelahiran, anak-anak yang dilahirkan perlu kuat dan mampu mewarisi pekerjaan ibu bapa sebagai hamba. Untuk memastikan anak-anak mereka dilahirkan sihat, kuat dan kuat fizikal, hamba lelaki yang paling cergas dari segi fizikal disuruh menyetubuhi hamba perempuan. Begitulah pekerjaan Pataseka. Walaupun dia bekerja sebagai buruh di ladang, tetapi tugas utamanya adalah sebagai hamba menghamili ramai hamba perempuan. Setiap hari, dia mesti menyetubuhi hamba perempuan untuk menyebarkan benihnya. Dia dilayan seperti penternak lembu berbanding manusia. Pataseka dengan ketinggian yang mengagumkan, iaitu 7 kaki 2 inci ataupun 218 cm, dia dianggap sebagai calon yang sesuai untuk peranan sebagai pembiak bakar. Oleh itu, Pataseka dipilih khas untuk persetubuhan dengan hamba perempuan dengan tujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang kuat dengan sifat genetik. Selain itu, Pataseka dipilih kerana dia seorang yang luar biasa, seorang yang tinggi, mempunyai susuk tubuh yang berotot. Dia juga terkenal dengan keberanian, kecerdasan dan karismanya. Dia juga mempunyai rasa keadilan dan maruah yang kuat. Dia sering memberontak terhadap penindasannya dan cuba melarikan diri beberapa kali, tetapi gagal. Kehidupan Pataseka dikawal oleh kehendak pemiliknya. Dia diperiksa dengan teliti untuk penyakit, diberi makan dengan baik yang menjadikannya seperti ternakan, dan dia bekerja sebagai breeder atau si pembuat anak. Berkat kejayaannya menghasilkan sejumlah besar anak untuk pemiliknya, maka Pataseka mendapat layanan yang agak baik. Beliau diberi keistimewaan yang istimewa, malah menerima sebidang tanah daripada tuannya apabila perhambaan dihapuskan di Brazil pada tahun 1888. Jumlah hamba perempuan yang pernah ditidurinya masih belum diketahui. Namun, diperkirakan bahawa Pataseka adalah ayah kepada lebih 200 orang anak yang mewarisi status hamba. Akibatnya, mereka juga mengalami kehidupan perhambaan dengan beberapa dijual untuk mendapatkan keuntungan dan yang lain dipaksa bekerja keras di perkebunan pemiliknya. Selepas mendapat kebebasannya, Pataseka menemui cinta dengan seorang wanita bernama Palmira yang kemudiannya dinikahinya. Bersama-sama, mereka dikurniakan 9 orang anak, membentuk keluarga mereka sendiri. Di atas tanah yang diberikan oleh bekas tuannya, Pataseka mendedikasikan dirinya untuk membina kehidupan baru untuk orang yang dia cintai. Mengambil peranan sebagai petani,
Pataseka memiliki dan mengendalikan ladangnya sendiri. Di sini, dia bertungkus-lumus dalam pengeluaran dan penjualan rapadura yang merupakan gula tebu yang padat dan tidak diproses. Walaupun berpendapatan sederhana, Pataseka menggunakannya untuk menyara keluarganya, menjaga kesejahteraan mereka, dan memupuk impian untuk masa depan yang lebih cerah. Namun, tragedi melanda hidup Pataseka apabila dia secara tidak sengaja terpijak paku pada suatu pagi. Kecederaan yang terhasil membawa kepada tetanus, dan walaupun menerima rawatan awal daripada pakar perubatan tempatan, keadaan Pataseka merosot dengan cepat. Akibatnya, Pataseka meninggal dunia pada Februari 1958 pada usia 130 tahun, di mana tepat 3 bulan selepas menyertai perarakan ulang tahun bandar itu sebagai orang tertua di daerah itu. Kehidupan Pataseka adalah peringatan yang menyedihkan tentang penderitaan yang amat besar yang dialami oleh orang Afrika yang diperhambakan di Brazil. Walaupun menghadapi kesukaran, legasi Pataseka kekal sebagai bukti kekuatan dan ketabahan mereka yang melalui babak paling gelap dalam sejarah.